العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Al-Madzajar Ar-Rabih, bab zikir, muka surat 37. Betul-betul Allah Alam. Tuan-tuan pun dah tak ada kitab dah. Sambungan daripada kelebihan zikrullah dan diperincikan jenis-jenis zikir, dan di antara zikir yang diberikan pahala yang besar adalah zikir la ilaha illallah, yang mana kita dah baca beberapa hadis sebelum ini bahawa di antaranya tidak adalah seseorang yang mengucap la ilaha illallah pada waktu malam ataupun siang kecuali dihapuskan kejahatan dosa yang dilakukan dalam kitab catatan amal dia. Kemudian seterusnya bab pada menyatakan thawabu man qalaha mi'ata marrah, pahala bagi orang yang menyebut la ilaha illallah 100 kali. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang biasa kita sebut, sama ada lepas solat, sama ada masa dalam kunut tahlil dan sebagainya. Dan kalimah tersebut merupakan kalimah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan bahawa pahala orang yang menyebutnya sebanyak 100 kali. Kharaja Tabrani bi isnadi an Abi Darda radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min 'abdin yaqul la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'asahu Allah yawmal qiyamati wajhu kal qamari lailatul badar walam yurfa li ahadin afdal min amalihi illa man qala bimithli qawlihi aw zada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tabrani daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah seorang hamba itu dia menyebut la ilaha illallah sebanyak 100 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkannya pada hari kiamat nanti, wajahnya seperti bulan purnama, kal qamar lailatul badar, wajahnya umpama bulan pada bulan yang penuh 15. Walam yurfa' li ahadin afdal min amali, tidak ada orang yang lebih tinggi amalnya daripada orang tersebut. Apa dilakukan? Iaitu berzikir la ilaha illallah 100 kali. Maka bila dibuka amalnya itu, kalimah la ilaha illallah yang disebut 100 kali itu, yang pertama wajahnya umpama bulan purnama.
Yang kedua, diangkat darajat dia. Dalam hadis ini disebut pada hari kiamat nanti tidak ada orang yang paling tinggi darajat dia berbanding orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah 100 kali. Bermaksud orang tu beramal yang lain lah. Dia amal-amal yang lain, tapi dia tak baca berzikir yang 100 kali gitu. Maka dikatakan tidak akan diangkat seseorang itu sama derajat macam dia. Illa man qala bimithli qawlihi. Kecuali orang tu juga berzikir la ilaha illallah 100 kali, baru menyamai derajat dia. Tidak ada seorang pun yang boleh menyamai derajat orang itu kecuali orang lain juga berzikir la ilaha illallah atau lebih daripada itu lagi. Jadi menggambarkan bahawa dalam hadis ini menggambarkan bahawa seafdal-afdal amal adalah la ilaha illallah. Sebab itu kita sebut sebelum dahulu, dalam Islam ini bila kita teliti satu persatu ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadat itu yang terbaik. Semua ibadat itu yang terbaik. Bila kita sebut baca Al-Quran, baca Quran yang paling terbaik, amal yang paling baik. Bila kita sebut kelebihan salawat, salawat yang paling terbaik. Bila kita sebut tentang salat, salat ibadat yang terbaik. Bila kita sebut puasa, puasa ibadat yang terbaik. Jadi seolah dalam agama Islam ini semua ibadat itu ada khususiat dia yang tersendiri. Jadi dalam hadis ini menyebut orang yang berzikir la ilaha illallah 100 kali, maka dicatat dalam kitab catatan amal dia. Maka pada hari kiamat nanti dibuka kitab amal kita, bahawa kita pernah berzikir la ilaha illallah 100 kali, maka wajah kita umpama bulan purnama. Kemudian derajat kita diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh mencapai derajat itu kecuali orang itu juga berzikir la ilaha illallah. Itu maksud hadis, lam yurfa' li ahadin afdal min amali. Maksudnya tidak ada orang diangkat amalnya terlebih afdal daripada amal yang dilakukan oleh orang tadi. Illa man qala bimithli qawlihi. Kecuali orang itu juga berzikir sama 100 kali, baru dapat darjah itu. Auzada ataupun lebih lagi berzikir dia. Masya-Allah. Begitu mudahnya untuk kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Betapa mudahnya untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi mengadu, "Ya Rasulullah," kata sahabat tadi, "dalam Islam ini banyak sangat amal. Banyak sangat macam-macam amal. Baca Quran ada, puasa ada, sedekah ada. Banyak sangat amal." Kata sahabat tadi, banyak. Patutnya banyak tu peluang lah untuk kita beramal mana satu kan. Tapi sahabat tadi banyak tu poning kepala. Yang banyak amal tu bermaksud kita tak boleh puasa, kita baca Quran. Tak boleh baca Quran, kita berzikir. Tak boleh berzikir, ada. Jadi sahabat tadi, "Ya Rasulullah, terlalu banyak amal Islam ini. Habis kenapa?" Nabi tanya. "Tunjukkan aku satu amalan yang paling mudah, ringan-ringan," kata dia. "Tapi pahala dia besar." Oi, pandai betul dia. Nak beramal ringan, pahala besar. "Tunjukkan aku amalan ya Rasulullah yang ringan, yang mudah-mudah, tapi pahala dia besar." Maka Nabi berkatakan, "Ma zala lisanuka ratban bi dzikrillah."
Nabi kata sentiasalah lidahmu basah berzikir kepada Allah. Nabi tunjukkan jalan berzikir. Mudah, tak pakai modal apa pun. Dan ada pun secara khususiat, kelebihan zikir-zikir itu, kita berbicara tentang zikir la ilaha illallah. Itu amalan yang mudah untuk kita amalkan. Seterusnya hadis tentang pahala. Tadi pahala menyebut la ilaha illallah. Ini thawabu man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua ini bukan pahala kita menyebut, tapi pahala syahadah kepada keesaan Allah, syahadah kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud syahadah? Syahadah iman. Syahadah di iman. Apa maksud syahadah? Syahadah iman. Syahadah ini hati kita menyaksikan. Syahadah ni hati kita meyakini. Itu maksud syahadah. Kemudian syahadah itu kita ungkapkan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah syahadah kita sebut. Apa dua kalimah syahadah? Iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah dia. Ulama menyebut kalau sekadar kalimah tanpa yakin dalam hati, maka kalimah itu tidak manfaat. Kalimah itu tidak manfaat. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa diimani dalam hati, maka kalimah itu tidak manfaat. Mungkin ada orang Islam, dia bercampur dengan orang Melayu semua. Agama dia bukan agama Islam, tapi dia terlampau bercampur orang Melayu, dia pun sama ikut la ilaha illallah ni, kata dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata dia kan. Dia pun mengucap sama. Tapi dia menyaksikan atau tidak hati dia. Dia meyakini atau tidak. Jadi bermaksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kalimah syahadah. Yang syahadah dia mana? Syahadah dia dalam hati kita. Syahadah dalam hati kita, kita meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad itu Rasulullah. Syahadah. Maka syahadah ni sentiasa bersama ada dengan kita. Syahadah ni sentiasa bersama dengan kita. Maka syahadah ini yang ada pada kita, apakah percuma macam tu saja? Tidak, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyaksian hati kita kepada keesaan Allah, penyaksian hati kita kepada Rasul Nabi Muhammad akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kesaksian seseorang kepada Allah, yang nama orang Islam, yang nama orang mukmin, semua menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah syahadah itu sama darajat dia? Khilaf ulama berbicara tentang perkara ini. Jumhur ulama mengatakan bahawa syahadah itu ada yang tinggi nilai syahadah dia, ada yang rendah nilai syahadah dia. Sebab itu ada riwayat mengatakan bahawa al-imanu yazidun wa yanqusu. Al-iman yazid wa yanqus. Ada hadis menceritakan bahawa iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurangan. Iman apa? Iman kepercayaan kita kepada Allah. Iman kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi soalannya, iman tu boleh bertambah ke ataupun iman tu jenis dia tak bukan bertambah? Ada pendapat ulama kata iman tu tak bertambah, tak berkurang. Jumhur ulama mengatakan bahawa iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Jadi sama ada kita sebut iman ataupun kita menyebutnya syahadah, penyaksian kita kepada Allah, penyaksian kita kepada Rasulullah, maka
benda yang sama. Maka kalau syahadah dengan iman itu perkara yang sama, bermaksud syahadah juga boleh ditingkatkan. Ataupun kita sebut syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh ditingkatkan. Maka peningkatan syuhud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengungkapkan dengan istilah ihsan. Jadi dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan iman itu dengan ihsan. Maka meningkatlah iman itu dengan ihsan. Dan ihsan itu Nabi letakkan 2 martabat ihsan. Yang pertama, Nabi sebut al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan yang pertama itu Nabi kata engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Jadi apa maksud melihat kepada Allah? Melihat dengan mata hati kita, itulah yang disebut syahadah. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut darajat ihsan. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang lain, ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah sama penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu tak sama, kita kata. Tak sama. Ketika mana kita salat, sama tak hati kita ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Tak sama, kita kata. Tak sama. Ada orang salat macam tu ya. Latih pula rasa. Imam ni panjang pula baca, muak pula rasa. Dia tak, hati dia tidak syuhud pada Allah Subhanahu wa taala kan. Tidak syuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang salat, mereka syuhud pada Allah Subhanahu wa taala, merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tak sama. Syuhud seseorang tak sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadah itu juga boleh kita tingkatkan. Penyaksian. Ala kulli hal. Ala kulli hal, setiap orang mukmin itu ada syahadah di hati, ada iman. Syahadah ni apa? Syahadah ni iman. Ada keimanan dalam hati seorang ini. Sebab itu iman ini walaupun sekecil zarrah, walaupun iman ini sebesar zarrah, menyebabkan orang bekas selamat, menyebabkan orang keluar daripada neraka. Iman itu walaupun ada sebesar zarrah, menyebabkan orang itu berpeluang untuk keluar daripada neraka. Maka itulah orang yang paling last keluar dari neraka. Kenapa Allah telah keluarkan manusia daripada neraka? Sebab mereka itu ahli iman. Mereka diazab dengan maksiat yang mereka lakukan. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad dia, orang yang melakukan dosa besar tidak batal iman dia. Orang yang melakukan dosa besar, iman dia tidak batal. Mencuri dia, merompak dia, berzina dia, berjudi dia, bunuh orang dia, maka tidak membatalkan iman dia. Tapi iman dia jadi kecil, iman dia tak kuat. Maka ahli sunnah wal jamaah i'tiqad dia, orang mukmin yang melakukan dosa besar, iman dia tak batal. Masih ada iman dia. Kecuali dalam bab-bab membatalkan akidah, itu bab lain.
Kalau dia termasuk dalam bab membatalkan akidah lain. Sebab itu akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat supaya pergi ke neraka, keluarkan dengan tempoh tertentu, sebab orang mukmin dimasukkan neraka, diazab dengan maksiat yang mereka lakukan. Ada yang diazab sebab meninggalkan solat, maka diazab. Ada diazab disebabkan berjudi dan sebagainya, maka diazab. Sehingga habislah diazab dengan dosa tersebut, kemudian dikeluarkan. Sehinggalah kisah dalam hadis menyebut cerita orang mukmin yang paling last keluar daripada neraka, malaikat pun dah tak jumpa dah. Dah berulang kali dah. Allah Ta'ala kata, cari, ada lagi. Dah selesai habis dah, ya Allah, tak ada dah. Ada. Cari lagi. Nun bawah dah. Dah longot pun dah. Tapi ada iman dia, sekelumit iman. Bermaksud iman ni mahal harganya, walaupun sedikit. Walaupun iman itu dikotori dengan maksiat, iman itu dikotori dengan kita meninggalkan kewajiban, tetap ada iman itu. Maka beruntunglah orang yang ada iman, maka dihiasi dengan taat. Iman itu dihiasi dengan taat. Iman itu dihiasi dengan akhlak. Iman itu dihiasi dengan ilmu untuk menyempurnakan iman itu. Untuk menyempurnakan penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani kerasul Nabi Muhammad, tapi banyak mana akhlak Nabi yang kita ikut. Keimanan kita yakin kepada Nabi sallam, tapi tak sama orang yang sekadar yakin tapi tidak mengikut akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding orang yang beriman kepada Nabi dan mereka berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Rasulullah itu dihiasi dengan akhlak. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita hiasi dengan taat demi taat, taat demi taat. Ala kulli hal, dalam kitab ini menyebut sawabu man syahida an la ilallah, pahala orang yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Apa dia? Hadis an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ditambah dalam Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyaksikan man syahida. Hadis ini man syahida. Hadis ini tidak menyebut man qala. Hadis ini man syahida. Mana man syahida barang menyaksikan bermaksud seseorang yang meyakini, ada dalam hati dia meyakini. Ahli iman. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa hatinya menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, esa tidak ada sekutu baginya. Jadi keyakinan kita terhadap keesaan Allah mahal harga. Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini orang yang tinggi. Dalam Quran
Ada ayat yang Allah Ta'ala sebut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Allah Subhanahu wa taala sebut orang Islam, wala tahinu wala tahzanu. Wahai orang Islam, wala tahinu, jangan rasa hina. Kita miskin rasa hina, kita lemah rasa hina. Wala tahinu wala tahzanu. Wahai orang Islam, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Jadi kat dunia ni banyak bodoh yang kita sedih. Kita susah sedih, kita sakit sedih, orang tinggalkan kita sedih. Jadi Allah Ta'ala, wahai orang mukmin, wahai orang Islam, la tahinu wa la tahzanu. Jangan rasa hina, jangan sedih. Wa antumul a'laun. Kamu itu tinggi sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita ni menyebabkan kita Allah Subhanahu wa taala pandang mulia. Jadi sepatut dia macam mana nak sebut? Kita kata tak ada ungkapan yang boleh kita ungkap betapa besarnya nikmat iman ini. Lebih besar daripada nikmat sehat. Nikmat iman ini lebih besar daripada nikmat sehat. Nikmat iman ini lebih besar daripada nikmat harta, nikmat dunia, apa sahaja bandingan dia. Sebab iman tu dah ada dekat kita, kita tak pandai nak hargai. Kita tak tahu nak menghargai iman tu. Sedangkan iman ni sangat mahal. Sebab tak semua orang ada iman. Tak semua orang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat, iaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syahadah, penyaksian hati kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mulia. Masya-Allah, kita kata. Apa kita nak sebut? Iman itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita. Allah Taala yang bagi kita. Allah Taala yang bagi kita iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri iman. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah akan beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah akan beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Jadi maksud iman yang ada pada kita ini kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita keluarkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Subhanaka ma syakarna haqqa syukrika ya mashkur. Maha suci engkau ya Allah, tidak mampu kami bersyukur kepada engkau sebenar-benar kesyukuran. Sebab iman ini bermaksud apa? Iman ini bermaksud kehidupan bahagia yang kekal abadi. Sebab itu tidak ada nilai dari kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, tak ada nilai dia. Nabi amat meyakini perkara ini. Nabi amat meyakini. Nabi melihat dengan sejelas-jelasnya bahawa dunia ini tidak ada nilai apa-apa pun. Walaupun para sahabat melihat kehidupan Nabi rasa sedih, Nabi tak rasa apa pun. Sebab Nabi melihat begitu jelas kehidupan di akhirat itu. Sebab itu Nabi selalu menyebut la aisha illa aishul akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan akhirat. Jadi iman itu, jadi dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Dunia ini bukan kehidupan. Dunia ini adalah disebut sebagai darul ibtila. Dunia disebut dengan darul ibtila, negeri ujian.
Kita dapat nikmat pun uji, Allah Ta'ala uji kita. Kita dapat susah pun Tuhan uji kita. Dua-dua ujian. Jadi dunia ini bukan tempat kehidupan yang sebenar. Darul ibtila. Adapun akhirat disebut darul jaza. Itu sebenar-benar kehidupan. Bukan kehidupan sebenar. Bermaksud kalau kita rotor banyak, tak boleh kita nak riang untuk arahan. Lah syukur lah ada duit kan. Apa syukur? Ada duit. Tapi kena berhati-hati sebab ia juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekayaan yang luar biasa. Tetapi Nabi Sulaiman sentiasa sedar kekayaan yang dimiliki itu adalah merupakan ujian ibtila daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Ya. Maka Nabi Sulaiman katakan hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman ada istana yang lebih cantik daripada istana Balqis. Nabi Sulaiman punya istana yang lebih hebat daripada istana Balqis. Nabi Sulaiman punya kekayaan. Bermaksud kehidupan Nabi Sulaiman ni tak ada orang kaya macam Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaya sungguh. Tetapi Nabi Sulaiman melihat ini adalah ujian. Haza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua kelebihan yang Tuhan beri kepada aku, tetapi bukan kelebihan semata-mata. Liyabluwani. Allah Ta'ala nak uji aku dengan harta ini. Aashkuru am akfuru. Sebab ada aku syukur ataupun aku kufur, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dunia bukanlah kehidupan yang sebenar. Dunia adalah darul ibtila. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Dalam surah Muluk Allah Ta'ala sebut allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah telah jadikan mati dan hidup. Jadi sebelum kita mati. Kita mati sebelum hidup. Sebelum kita datang ke dunia kita mati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Muluk mati dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Ta'ala jadikan mati dan hidup. Bermaksud kita mati, kemudian kita hidup. Lepas itu kita mati kali kedua, hidup pula kali kedua. Hidup kali kedua tu kekal lah. Hidup kali kedua tu kekal. Untuk apa Allah Ta'ala jadikan kita ni mati hidup, mati hidup? Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kita ni mati hidup, supaya itu uji kita siapakah yang paling baik amal dia. Bermaksud dunia ini adalah darul ibtila. Dan di antara kejayaan orang berada di dunia ini adalah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan. Iman itu kunci kejayaan. Sebab itu tugasan para rasul alaihi wassalatu wassalam semenjak Nabi Adam alaihi salam. Semenjak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh. Apa matlamat para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuannya semua sama. Tujuan para rasul itu adalah mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyelamatkan manusia di akhirat nanti. Kemudian iman Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala bagi kita, kita pun beriman, maka Allah Ta'ala nisbahkan iman itu pada kita. Jadi di akhirat nanti, bila kita diletak ke padang mahsyar, maka Allah Ta'ala, Masya Allah, tahniahlah kamu orang baik, kamu orang beriman. Tahniahlah, Masya Allah, kamu orang baik, kamu salat, kamu sedekah, kamu haji, kamu baca Quran, kamu bersedekah, kamu puasa, tahniah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibn Athaillah Sekandari sebut dalam kitab Hikam betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita hidayat, maka kita beriman. Diberikan kita hidayat, maka kita salat. Diberikan kita hidayat, maka kita bersedekah. Diberikan kita hidayat, maka kita menuntut ilmu.
diberikan kita hidayat, maka kita berakhlak, maka semua kebaikan kita semuanya hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirat nanti Tuhan nisbahkan kepada kita kebaikan tu. Sebab tu dalam kitab tasawuf dia sebut apabila Allah Taala berakhlak, kita juga perlu berakhlak. Bahkan kita lebih aula berakhlak. Kita lebih aula berakhlak. Kenapa kita lebih aula berakhlak? Apa akhlak Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Di antara akhlak Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Allah Taala muliakan kita. Tahniah, kamu memilih untuk beriman kepada Allah. Allah Taala muliakan kita. Tahniah, kerana kamu melakukan salat, kerana kamu melakukan ibadat. Tahniah, kamu melakukan kebaikan. Akhlak Allah Taala kepada kita kebaikan. Maka kita juga kena berakhlak. Bahkan kita lebih aula untuk berakhlak, sebab kebaikan kita datang daripada dia. Maka kita pun puji kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau memuji kami ya Allah sebab kami beriman. Engkau memuji kami ya Allah sebab kami salat. Engkau memuji kami ya Allah sebab kami baca Quran. Engkau memuji kami ya Allah, kami berakhlak, kami sabar, kami redha, kami zuhud dan sebagainya. Allah Taala puji kita. Maka kita juga puji kembali Allah Subhanahu wa taala dan kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayat kepada kami. Ya Allah, yang Engkau puji kami beriman ini, sekiranya Engkau tidak beri hidayat, kami tak akan beriman ya Allah. Yang Engkau puji kami ini sebab kami salat ya Allah, sekiranya Engkau tidak beri hidayat, kami tidak akan salat ya Allah. Yang Engkau puji kami ini ya Allah, kami bersedekah, sekiranya Engkau tidak beri hidayat, kami tidak akan bersedekah ya Allah. Yang Engkau puji kami ini, kami berakhlak ya Allah, kami tidak akan berakhlak sekiranya Engkau tidak beri hidayat ya Allah. Maka kita mengatakan ya Allah, Engkaulah yang baik sebenar-benarnya ya Allah. Allah Taala kata Engkau baik. Masya Allah, saling mulia memuliakan di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahawa hakikat kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyebut alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman, penyaksian kita dalam hati ini. Maka Allah Taala jadikan syahadah ini modal untuk masuk syurga. Masya-Allah, modal untuk masuk syurga adalah syahadah dalam hati kita, iman yang ada dalam hati kita, dan iman yang ada pada kita Allah Taala yang pilih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Taala beri hidayah kepada orang yang dikehendaki. Tak ada patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi dahulu ada sahabat berada dalam satu halaqah dan mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertahmid. Maka Nabi datang pada halaqah tersebut, Nabi kata, "Apa yang kamu buat?" "Ya Rasulullah, kami bertasbih, kami bertahmid, kami bertakbir, kami berzikir kepada Allah," kata sahabat tadi. "Atas tujuan apa?" Nabi tanya. "Kami ingin luahkan rasa syukur kami kepada Allah dengan nikmat iman," katanya. Allah Ta'ala beri kami iman, Allah Ta'ala beri kami Islam, kami nak tunjukkan rasa syukur, gembira kami kepada Allah, maka kami berzikir. Itu cara meluahkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Jibril alaihi salam datang turun bagi tahu kepada aku, sesungguhnya Allah Taala berbangga dengan kamu di hadapan khalayak malaikatnya. Bermaksud orang yang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di khalayak malaikatnya. Itu hadis yang
tentang kelebihan berzikir secara berjamaah. Maka itu para sahabat meluahkan rasa syukur mereka, maka memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidus syakirin. Nabi ini adalah penghulu kepada semua kebaikan. Nabi adalah penghulu kepada semua kebaikan. Kalau sabar, Nabi lah sayyidus sabirin. Nabi lah penghulu kepada orang sabar. Nabi adalah penghulu kepada orang yang penyayang. Nabi ini penghulu pada semua akhlak. Sehingga ulama menyifatkan Nabi ini, kebaikan yang ada pada Nabi itu umpama lautan. Sabarnya itu umpama lautan. Redanya umpama lautan. Pemaafnya umpama lautan. Akhlak Nabi itu diumpamakan seperti lautan. Tak ada orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi SAW. Sebab akhlak Nabi itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau sangat hebat, akhlak engkau sangat agung. Yang sebut itu siapa? Yang sebut itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dunia ini sikit. Nikmat dunia ni sikit. Kita katakan banyak benar nikmat dunia ni. Dunia ni banyak ni, besar nikmat dunia. Masya Allah, kata ada orang kaya, ada orang jutawan. Banyak nikmat dunia ni. Allah Ta'ala bagi orang nikmat. Banyak nikmat dunia. Kita nampak banyak nikmat dunia ni. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil. Ketahuilah bahawa nikmat dunia itu sikit bagi Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala, kata ulama, bila menyebut nikmat dunia qalil, apabila Allah Ta'ala menyebut akhlak Nabi azim. Mana masalah dia? Kita yang tak nampak keagungan akhlak Nabi SAW. Allah Ta'ala mengetahui akhlaknya Nabi bagaimana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab itu ulama menyifatkan Nabi itu bahar, lautan akhlak, lautan ilmu, lautan sabar, lautan rahmat dan sebagainya. Maka orang semua mendapat beberapa cedokan daripada akhlaknya Nabi SAW. Kalau kita ada sifat sabar, kita mendapat satu cedokan daripada lautan sabar Nabi SAW. Kalau kita ada sifat belas kasihan, rahmah, kita mendapat satu cedokan daripada lautan rahmatnya Nabi SAW. Maka ada ulama di Mesir memuji Nabi SAW. Maka katanya, kulluhum min Rasulillah multamisun. Semua kamu termasuk Nabi Adam AS dan seluruh para anbiya. Dia mengatakan kulluhum min Rasulillah multamisun. Semua kamu mendapat sedikit kebaikan daripada kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rashfan minal bahri, gharfan minal bahri, gharfan minal bahri atau rashfan minad diyami. Sama ada diumpamakan kamu mendapat beberapa cedok daripada lautan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun diumpamakan kamu mendapat beberapa titisan daripada titisan hujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Nabi dia penghulu. Tadi kita kata sahabat tadi bila ingin meluahkan rasa syukurnya terhadap nikmat Islam dan iman, maka mereka berzikir secara berjamaah, meluahkan rasa syukur kepada Allah. Allah telah berbangga dengan amalan mereka. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, jadi sudah tentu Nabi bila bersyukur, Nabi syukur kepada kenikmatan yang lebih sempurna, bukan sekadar duniawi.
Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita dia tidak akan rasa sempurna kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali kurniaan itu didapati oleh umat dia. Masya-Allah. Nabi SAW dia takkan rasa puas. Dia takkan rasa puas sekiranya nikmat itu hanya dapat kat dia. Bukan itu maksud nikmat kepada Nabi SAW. Ataupun bukan itu maksud Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksud Nabi bersyukur kepada Allah kalau dia seorang saja yang dapat kebaikan itu. Tetapi Nabi ini akan gembira. Nabi akan rasa gembira bila kejayaan itu dapat kepada umat dia. Baru Nabi benar-benar gembira. Nabi tidak akan benar-benar gembira walaupun Allah Ta'ala telah beri jaminan syurga dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa Nabi yang terlalu dan kemudian Nabi menyebut bukan itu maksudku wahai Jibril. Yang aku maksudkan adalah umat aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah ungkapkan dalam beberapa ayat dalam surah Wadduha. Maka Allah Taala mengatakan kepada Nabi kita, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita dalam surat Wadduha. Maka Allah mengatakan kepada Nabi kita, wala sawfa, akan datang. Sawfa ni di hari kiamat. Dalam bahasa Arab, kalau sin itu waktu yang terdekat. Sa'adhabu, sa'usafiru, sa'akulu. Ini kejap lagi, 2-3 jam lagi. Sa'usafir, aku akan musafir, itu kejap lagi. Tapi kalau saufa ni benda yang jauh. Maka dalam surah Wadduha, wala saufa akan datang. Jadi masukkan saufa ini hari kiamat nanti. Wala saufa yu'tika rabbuka. Saufa akan datang di hari akhirat nanti. Yu'tika rabbuka. Hari kiamat nanti, yu'tika. Hari kiamat nanti Allah akan berikan engkau ya Muhammad. Yu'tika rabbuka. Hari kiamat nanti. Jadi seolah surah Wadduha tu jangan risau, jangan sedih. Akan datang di hari kiamat, yu'tika rabbuka. Tuhan akan beri kepada engkau. Ayat itu turun selepas Nabi tanya Jibril, apakah untuk umat aku? Maka Jibril membaca, wala sawfa yu'tika rabbuka. Hari kiamat nanti Tuhan akan kurniakan kepada engkau. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada engkau tentang umat engkau. Fatarda, sehingga engkau puas, sehingga engkau redha. Fatarda bermaksud dari akhirat nanti, selagi mana Nabi tak puas, maka Allah Ta'ala akan lakukan apa sahaja. Sehingga ada riwayat mengatakan, ketika mana Nabi SAW begitu mengambil berat tentang umat dia, disebabkan Nabi terlampau risau umat dia, seorang demi seorang Nabi risau ni, dan Allah Ta'ala melihat kerisauan Nabi SAW. Nabi sangat risau umat dia, ahli maksiat dan sebagainya. Nabi amat risau umat dia terhumban neraka. Nabi sangat risau. Dan Nabi yang risau ni siapa? Nabi yang risau ni adalah Habibullah. Nabi yang risau ni siapa? Habibul, kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ada riwayat menyatakan, maka Allah panggil Nabi kita salam, ya Muhammad. Nabi panggil. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, sekiranya engkau hendak, aku serahkan urusan umat engkau kepada engkau. Kalau engkau hendak, aku serahkan urusan umat engkau kepada engkau. Kau lah yang buat. Siapa masuk neraka, masuk syurga. Oh, kok kita saudara adil mengadil anak kita berkelahi. Saudara ketua lah. Anak berkelahi ke sekolah, datang sekolah semua tak puas hati. Jadi guru disiplin ni paling kepala channel lah tuan. Sesuai tuan lah. Channel tuan nak anak. Nak hukum tak hukum. Oh, seorang kita tak payah hukum lah kan. Ikut sekolah kan, macam hukum kan gantung sekolah lah. Kalau ikut sekolah kan, nak gantung anak tak kira nak. Tapi ayah ni jenis banyak komen semua, ni atau betul, ni atau betul. Sini lah tuan, saya sorahkan hukum anak tuan ke tuan. Kita tu tahu je, kalau macam tu anak dia tak salah kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala serahkan, ya Muhammad, kalau engkau hendak, aku serahkan urusan umat engkau kepada engkau. Maka kata ulama, begitu beradabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala berkata, bahkan ya Allah, engkau lebih rahmat daripada aku. Engkau lebih adil daripada aku ya Allah, engkau lebih rahmat kepada aku serahkan urusan umat aku kepada engkau ya Allah. Jadi Allah Ta'ala serahkan kepada Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala dah janji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bermaksud Allah Ta'ala akan jaga umat ini. Maka kegembiraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemuliaan ini. Maka Nabi lah sayyidus syakirin, penghulu kepada orang syukur. Sebab itu Nabi sembahyang malam sampai bongkak-bongkak kaki dia. Buat apa sembahyang banyak-banyak? Syurga dah dijamin, dosa dah diampunkan. Siti Aisyah tanya, ibadat apa ya Rasulullah? Syurga dah dijamin, dosa telah diampunkan. Maka Nabi kata, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Maka Nabi meluahkan rasa syukur dia dengan ibadat yang sangat luar biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahala orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati dia, maka Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdah, barang siapa menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah sahaja esa wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Hadis ini menambah wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Hadis ini untuk dakwah kepada orang Kristian. Ya, orang Kristian sebenarnya tak kuat pun akidah dia. Orang Kristian tak kuat akidah dia. Dia pun tak boleh nak terima akidah dia kan. 3-1-1-3. Jadi orang Kristian juga dituntut supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada ayat yang mana Allah Taala bagi orang yang ada kemudahan, bagi orang yang ada kelebihan, mengajak saudara kita Kristian supaya ala kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada satu kalimah yang sama, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyembah Isa, bukan menyembah Maryam. Dan orang yang menyaksikan wa anna Isa abdullah wa rasuluh, bagi orang yang menyaksikan Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuh, dan kalimah Allah, alqaila Maryam, yang diberikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, ruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan anak Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian wal jannata wan nar haq. Kemudian apa lagi? Wal jannata wan nar haq. Syurga itu benar dan neraka itu benar. Kita meyakini syurga itu benar, neraka itu benar. Itu yang ada dalam diri kita. Apa kata Rasulullah SAW? Adkhalahul jannah. Maka Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Ala ma kana min amal, mengikut kadar amalnya. Bermaksud iman ini menyebabkan kita masuk syurga. Jadi syurga yang mana? Syurga yang mana ikut amal kita. Banyak amal kita, baik amal kita, maka tinggi derajat syurga kita. Dan daripada riwayat Muslim mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, haramallahu alaihin nar, maka Allah Ta'ala haramkan dia daripada api neraka. Iman kita mengharamkan daripada api neraka. Dan seterusnya. Berapa jam? Tak nampak mandang apa jam. Tapi dah 5 minit saja. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli qala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik salasan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas faistabshiru qala idza yattakilu. Rawal Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersama Mu'adz, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal masih lagi kanak-kanak. Radifatu 'ala rahli. Radifah ni membonceng belakang Nabi SAW. Jadi satu ketika Nabi naik kenderaan, kita sebut kenderaan unta, kuda. Nabi naik dan Sayyidina Mu'adz membonceng di belakang dia. Radifah, membonceng belakang. Maka dia mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Jadi Sayyidina Mu'adz ini walaupun dia muda, tetapi Nabi beri kepercayaan kepada dia jadi apa? Jadi duta tu. Jadi wakil untuk pergi ke Yaman. Walaupun dia muda, tapi Nabi beri kepercayaan kepada dia dihantar wakil ke negeri Yaman. Ada panjanglah kisah. Sayyidina Mu'adz dihantar sebagai wakil Nabi berdakwah ke Yaman. Maka dia mengatakan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka Sayyidina Mu'adz jawab macam mana? Dia kata, na'am ya Rasulullah. Na'am ni belumlah betul-betul memuliakan seseorang. Memuliakan seseorang ni ada kalimah yang lebih sesuai lagi. Maka Sayyidina Mu'adz menggunakan kalimah labbaik. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ini kalimah yang sangat mulia. Kalau isteri jawab dekat suami macam tu, nak moyang besar pahala. Nak moyang besar pahala. Jadi bila suami panggil, jawab labbaik. Labbaik ya wa sa'daik. Masya-Allah, besar nak pahala dia. Bila dalam muak warna, bondo benda bondo yang aku nak tu. Tak apalah kan. Jadi
Sayyidina Muaz menjawab kepada Nabi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan, 3 kali disebut. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik ini kata-kata yang sangat kita labbaik ini seolah menjunjung perintah lah. Menjunjung perintah, siap untuk diperintah, itulah. Labbaik ini siap untuk diperintah. Apa ya Rasulullah? Apakah khidmat? Apa yang perlu khidmat? Nabi panggil tu ya. Apa yang boleh aku khidmat ya Rasulullah? Itu maksud labbaik wa sa'daik. Bermaksud ahlan wa sahlan. Ada apa-apa yang boleh aku tolong? Itu maksud labbaik wa sa'daik. Maka selama mengatakan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik 3 kali. Kata-kata ini adalah kata-kata cinta. Orang menyebut labbaik kepada seseorang, ini cinta. Ini adalah satu penghormatan yang sangat tinggi. Seorang murid bila dia menghormati guru dia akan kata labbaik. Labbaik ya Yasin. Seorang murid yang begitu memuliakan guru dia akan sebut kalimah labbaik. Maka begitulah para sahabat, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maka dia mengatakan kepada Muaz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahu Allah 'alan nar. Tidak adalah seseorang, wahai Muaz, yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah sidqan min qalbi, benar daripada hatinya. Benar di hati. Illa haramahu Allah 'alan nar. Kecuali Allah Taala haramkan orang ini masuk neraka. Bermaksud kita juga telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syurga di dunia lagi. Apa tanda syurga bagi kita? Tanda syurga bagi kita adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini busyra kepada kita. Kabar gembira kepada kita bahawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Rasul Nabi Muhammad, ini busyra. Ini kegembiraan bagi kita tentang syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Jadi kalau Rasulullah menyebut seorang per seorang, itu tak ramai. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Itu berapa orang dalam sirah? 10 orang yang Nabi yang diberi kabar gembira tentang syurga. Secara khusus Nabi sebut nama. Yang ini Nabi sebut secara umum. Mubasyirah. Ini secara umum tentang kabar gembira tentang syurga. Secara umum. Itu secara khusus Nabi sebut nama. Dan Nabi tak sebut nama kita. Tapi secara umum. Apa dia? Iaitu tentang iman. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ada itu, adkhalahu Allahul jannah. Haramahu Allah 'alan nar. Allah telah haramkan dia daripada masuk neraka. Bermaksud haram masuk neraka, masuk syurga. Dan ini juga mubasyirah bil jannah. Ini juga kabar gembira tentang syurga. Bahkan banyak hadis yang lain. Sebab tu dikata al-ahadis misla hadza kathiratun. Hadis umpama ini banyak. Jadi maksud kabar gembira terhadap syurga bukan semata-mata 10 orang sahabat. Kepada umat dia Nabi telah berikan kabar gembira tentang syurga. Ada hadis yang menyebut Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, masuk syurga. Maka sahabat mencalah, wa in yasriku wa in yazni ya Rasulullah. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina ya Rasulullah. Nabi kata wa in yasriku wa in yazni. Walaupun orang tu mencuri, walaupun orang tu berzina. Dia ada kalimah la ilallah, masuk syurga. Sama ada Allah ta'azabkan mereka dengan dosa dia, atau mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kabar gembira tentang syurga dah ada, tentang iman tersebut. Maka kata Muaz, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nas faistabshiru? Ya Rasulullah, bolehkah aku bagi tahu kepada manusia supaya mereka juga gembira? Dan Nabi kata, ya silakan, berikan kabar gembira kepada manusia. Jadi itu sebahagian kita kata tentang kelebihan la ilaha illallah yang kita sebut tadi. Bila orang menyebut kalimah la ilaha illallah 100 kali, maka tidak ada kedudukan yang sangat tinggi di hari kiamat nanti dia boleh menandingi orang yang menyebut la ilaha illallah 100 kali, kecuali orang itu menyebut kalimah yang sama, la ilaha illallah. Jadi menggambarkan kalimah la ilaha illallah bila disebut dengan lidah diberikan pahala yang besar. Kalimah la ilaha illallah ada dalam hati kita, maka dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diulang di lidah kita kalimah yang ada dalam hati kita, maka diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nikmat yang dapat kita ungkapkan berbanding nikmat iman yang Allah taala berikan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.